Macam orang tua-tua setengah orang hak layak buruk dia kata kita, awak dah tak sembahyang, aku ni luh mahfuz kata dah tetap dah kat luh mahfuz jenis tak sembahyang. Satu bab yang penting daripada akidah, bab itu menjelma bagi sehingga bab itu menjadi bab fiqh, dan kemudian dia menjelma di dalam kehidupan kita, di dalam urusan muamalat, iaitulah bab yang tuan-tuan akan lalui ini, iaitu bab pemilihan. Bab pemilihan, saya nak pergi pada akidah dulu. Ahli-ahli ilmu di dalam ilmu akidah ataupun aqaid, mereka bincang satu perkara sejak dulu, iaitu manusia ni dia sebenarnya mukhayyar atau musayyar. Dia panggil al-insanu musayyar am mukhayyar. Manusia ini dia musayyar, maksudnya dia ditentukan. Kenapa kita mari masjid malam ni? Kerana Allah tentukan kita mai masjid. Pasal apa ada yang tak semayang Isya? Kerana dah ditentukan dia tak semayang Isya oleh Tuhan. Adakah itu? Ataupun manusia ini mukhayyar? Mukhayyar maksudnya manusia ni diberi pilihan. Kau nak mai semayang, kau jadi orang yang bersemayang. Kamu tak mau semayang, kamu jadi orang yang tak semayang. Debate tentang isu ni telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai mazhab pemikiran dalam, orang putih kata teologi, school of theology, telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai mazhab pemikiran atau di dalam akidah. Walaupun buku-buku dalam ajaran aliran kalam kata di dalam ilmu kalam, dia orang kata ilmu kalam, tapi dia aqaid sebenarnya. Tentang kenapa mereka berbahas? Kerana soal nas dan soal beberapa pegangan akidah, sehingga timbul, tuan-tuan dengar ada mazhab Jabariyah, ada mazhab Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada macam-macam aliran. Satu aliran dia kata manusia ini, saya ambil yang Jabariyah dulu. Dia kata manusia ini musayyar. Musayyar ni dia dah ditetapkan. Pasal apa tak semayang? Pasal Tuhan tetapkan dia tak semayang. Pasal apa dia kafir? Kerana Tuhan telah tetapkan dia kafir. Pasal apa dia beriman? Tuhan tetapkan dia beriman. Kenapa mereka bahaskan hal ini? Kerana mereka nak menentukan satu perkara, iaitu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala-galanya. Tentulah juga Allah pencipta perbuatan manusia. Baik dan buruk dicipta oleh Allah. Jadi semayang tak semayang Allah yang cipta, jadi Allah cipta perbuatan tu dia. Dan Quran menyatakan yahdillahu man yasha'. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha', dia menyesatkan juga siapa yang dia kehendaki. Jadi segala amalan ni Tuhan tentukan. Habis syurga neraka, dia pada ajaibat. Syurga neraka pun, kalau dia bubuh dalam neraka pun dia punya hak, dia bubuh dalam syurga pun dia punya hak. Kita memang tak ada pilihan. Macam orang tua-tua setengah orang hak layak buruk dia kata kita, awak dah tak sembahyang, aku ni luh mahfuz kata dah tetap dah kat luh mahfuz jenis tak sembahyang. Ada mangkak macam tu kan? Ini satu mazhab di dalam aqaid. Pibang dulu, lagi bawa main mazhab kedua.
Mazhab kedua, dia banyak mazhab, tapi saya nak sebut, dia banyak, tapi saya nak sebut pecahan yang dua yang utama. Dia kata tak, manusia dia ada mazhab yang ketiga. Ini yang timbul tentang qaul Asy'ariyah dan seumpama nanti. Mazhab yang kedua, dia menyatakan manusia ini mukhayyar. Manusia diberi pilihan. Kalau dia nak pilih yang baik, dia dapat yang baik. Dia nak pilih yang tak baik, dia dapat yang, dia boleh buat yang tak baik. Alasan mereka, kalau manusia tak dapat pilihan, untuk apa Allah hantar Rasul? Kalau dah tetap dah, untuk apa Rasul berdakwah kalau sudah ditetapkan? Bagi menjawab persoalan yang timbul, habis itu perbuatan jahat yang berlaku, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku perbuatan, tak kira baik orang semayang, orang puasa ataupun orang buat maksiat, perbuatan tu siapa yang cipta? Jadi perbuatan tu Allah yang cipta. Jadi kalau Allah yang cipta perbuatan tu untuk diri dia, untuk diri yang orang berkenaan, bagaimana nak jawab bahawasanya orang itu ada kebebasan? Lagi mereka berdebat dalam masalah ni. Timbul mazhab yang kata tak, jahat Tuhan tak cipta, baik saja Tuhan cipta. Ini timbul masalah. Artinya kalau jahat Tuhan tak cipta, payahlah, kerana Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala-galanya. Ini timbul mazhab pemikiran di kalangan Judaism, Christianity, semua nak jawab persoalan ni. Jahat, benda jahat dalam dunia ni siapa cipta? Kerana Allah ini adalah kebaikan yang mutlak, the absolute creator, pencipta yang mutlak dan kebaikan yang mutlak. Tapi jahat ni siapa yang cipta? Mereka kata untuk jawab jahat ni, jahat pada nisbah, persetubuhan, dia tak ada jahat yang baik. Kalau orang itu berkahwin, dia baik. Kalau orang tu tidak berkahwin, dia jahat lah. Kerana itu terletak kepada penilaian manusia itu sendiri. Kejadian itu, kejadian Allah menciptakan perbuatan itu. Macam Allah jadikan malam, matahari terlindung pada waktu, bila matahari terlindung, datangnya kegelapan. Terlindungnya matahari itu satu kejadian, tak ada baik, tidak, dia satu kejadian. Yang rasa gelap, yang tak baik itu kita lah rasa tak baik, pasal gelap untuk kita. Debate ni panjang, cuma saya nak ringkasnya ialah ahli sunnah dia nak mengekalkan perbuatan semua Allah cipta, tapi Allah jadikan awak memilih yang baik, aku bagi yang baik. Awak pilih yang jahat, aku bagi yang jahat. Jadi berdasarkan kepada niat. Let's say kita pilih yang baik. Ada tak kalau kita pilih yang baik tapi kita tak dapat buat yang baik tu? Ada tak? Ada. Ada tak orang yang nak main masjid pada malam ni, dia tak dapat datang? Bukan kerana dia malas, mungkin kerana dia sakit. Tapi kalau kerana dia sakit, dia tak dapat datang, sedangkan dia niat nak datang, dia dapat pahala seperti orang yang datang. Itu keadilan Allah. Ada tak orang nak pergi haji tak dapat pergi haji? Ada. Tapi kalau dia tak dapat kerana bukan kerana pilihan dia, tapi keadaan menyebabkan dia tak dapat, dia mendapat pahala seperti orang yang pergi haji. Itu keadilan Allah. Tapi kalau satu orang tu niat nak membunuh, bukan sekadar lintasan, dia bawa parang nak pergi bunuh orang tu, tiba-tiba orang tu tak ada di rumah, kalau ada memang dia bunuh, dia dapat dosa membunuh. Tapi dia tak bunuh lagi, dia ada niat pun dia dapat. Kerana itu bukan waham, itu bukan ham, itu bukan ham, itu niat, azam. Sebab tu Nabi kata, al-qatilu wal maqtulu kilahuma finnar. Yang membunuh dan yang kena bunuh, kedua-duanya masuk neraka.
Sahabat kata hadzal qatil fama balul maqtul. Yang ni bunuh memang masuk neraka. Pasal apa yang kena bunuh pun masuk neraka juga? Nabi kata kana harisan ala qatli akhihi. Kerana dia pun bercita-cita nak bunuh saudara dia. Cuma dia tak dan ke dia, orang tu dulu bunuh. Sebab tu Allah adil. Okey. Itu soal pemilihan. Manusia ni artinya Allah bagi peluang untuk dia pilih. Tapi pilihan di dunia sentiasa terhad. Saya nak bawa cerita lain pula tuan-tuan. Tuan-tuan beli barang. Lepas kuliah saya ni, tuan-tuan misalnya keluar pergi kedai. Pergi ke restoran nak makan. Kedai lah kat Kangang ni. Kita bawa isteri ke kawan, hari ni hampa nak makan apa makan. Bebas memilih. Member kita pun okey. Saya nak tanya, adakah benar bila kita kata dia bebas memilih menu, dia bebas ataupun dia terikat dengan menu yang ada saja? Dia terikat dengan menu yang ada. Betul tak? Kita pergi bebas ni, saya nak pergi kedai ni western ke apa, nak sushi satu ni, sushi pagi esok manggil dia kata dia kata bebas boleh pilih. Kita tidak bebas memilih. Sebenarnya kita hanya bebas memilih dalam yang ada tu sajalah. Manusia terlupa, dia rasa dia benar-benar bebas, dia tak bebas. Kita pergi ke supermarket nak beli barang, beli sabun ke, shampoo ke, beli ni orang perempuan ni beli lotion ke apa ke. Dia kata, suami dia kata, ambil lah apa pun hari ni nak beli apa pun beli, aku belanja. Bila suami dia kata macam tu, hakikatnya dia bukan boleh beli semua, dia hanya boleh beli benda yang ada di dalam tu saja. Kerana ruang pemilihan manusia itu terhad dengan apa yang ada dalam menu saja. Macam tuan-tuan nak milih pilihan raya ni, hampa nak pilih siapa, hampa pilih pilihan raya ni. Bukan boleh, kita kena pilih dalam senarai nama. Buat kotak baru kat bawah lah, nama hang tak ada, aku buat nama hang kat bawah. Tak boleh. Tuan-tuan faham maksud saya? Yang katakan kebebasan memilih, yang kata demokrasi bebas, bukan pilih ada tu je lah. Ada 3 orang, boleh pilih 3 tu lah. Member baik kita main-main lah. Aku ingat nak pangkau hang tadi, mungkin nama hang tak ada. Bila aku berdaftar tak boleh. Kemudian apabila kita pergi untuk memilih, kita pergi di dalam kedai untuk nak pilih, katalah shampoo ataupun kita nak pilih sabun umpamanya. Siapa yang menentukan pemilihan kita? Suami kita kata pilih mana-mana shampoo yang nak. Adakah kita yang memilih shampoo itu dengan pemilihan kita? Ataupun walaupun kita kata aku pilih yang aku suka, sebenarnya suka kita itu telah ditentukan oleh pihak yang lain. Pihak yang lain itu apa? Mungkin iklan. Banyak sangat duk tengoklah handphone ni, kita pun kata aku pilih brand A. Pasal apa beli brand A? Tak tahu, tengok duk naik iklan banyak, bagus kot. Kita tak pilih mengikut kehendak kita, tapi kita mengikut kehendak orang yang kempen kepada kita. Kehendak kita nak pilih yang terbaik, tapi kita pun tak tahu yang terbaik. Melainkan kita survey, kita pandai, kita kaji. Macam itulah tuan-tuan di dalam dunia ni, termasuk di dalam pilihan raya yang tuan-tuan nak terlibat ni. Siapa yang tentukan untuk kita pilih? Pasal apa hang pilih dia? Tak tahu, member aku kata pangkah dia. Ataupun kita telah pergi pangkah satu orang tu, setelah kita analisa, dia ni sekian-sekian, kita tengok background dia, dia ni sekian-sekian, kita buat perbandingan, baru kita pilih.
Ketika itu pilihan kita. Kalau setakat member kita kata, bos parti kita kata, kita belum lagi orang yang benar-benar bebas memilih di dalam senarai. Itu pun dalam senarai. Saya sebut hal ni bukan pasal pilihan raya. Saya nak betulkan cara fikir orang yang rasa dia di dalam demokrasi kita bebas memilih. Sebenarnya kita bukan bebas memilih. Kita pilih senarai yang ada. Senarai yang ada dalam negara ni bagi saya bukan senarai yang terbaik. Senarai yang kurang buruk di kalangan yang buruk-buruk dalam banyak keadaan. Tak maaflah calon-calon kan. Kok ada yang baik itu tak apalah. Kalau dia rasa dia senarai yang baik, dia jangan marahlah. Saya sebut umum. Dalam banyak keadaan itu. Yang ni ada masalah, yang ni ada masalah. Tuan-tuan tengok, saya sebut 7 golongan yang jangan diundi tu. Calon yang undi tu, kebanyakan kita pergi mana, calon lebih kurang tu saja. So datangnya peranan agama kata apa tentang pemilihan? Politik adalah sesuatu yang termasuk di dalam muamalah. Muamalah maksudnya agama begitu luas. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka syura di kalangan mereka. Tapi agama tak bagi tahu nak syura tu nak buat meja bulat ke, 12 orang ke, 40 orang ke, satu parlimen ke. Agama tak bagi tahu. Allah suruh kita makan. Dia tak bagi tahu makan nasi mandi ke, makan nasi goreng ke, makan nasi lemak. Dia suruh makan yang halal saja. Up to you. Dunia ini luas. Politik juga demikian. Siapa pun boleh pilih siapa saja, selagi mana tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Kerana al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam suatu hal itu dibenarkan. Nah, muamalat. Maka tak boleh mana-mana parti kata pilih dia berarti agama. Tak boleh. Kalau pakai hak lambang saya ni, siapa pakai pilih hak lambang saya, dia dapat pahala. Dia tak boleh. Siapa pilih lain daripada lambang saya, dia masuk neraka ke? Tak boleh. Tak boleh. Guna argumen lain. Jangan guna argumen tu. Jangan guna argumen tu. Bukan saya anti mana-mana parti, tapi jangan guna argumen tu. Pasal ni soal muamalah, dia luas. Macam kita pergi di kedai nak makan nasi. Kita pergi kedai ada nasi mandi, ada nasi ni. Sunatnya makan nasi mandi sebab dia Arab. Tak boleh. Tak ada. Kalau dia makan nasi lemak ke, dia makan nasi mandi ke, sama ya. Cuma kalau dia makan bawang banyak, makruh dia hadir ke masjid kalau bau busuk. Itu saja. Parti macam tu juga. Calon politik macam tu juga. Maka semua orang pilih senarai-senarai yang mana tak bercanggah sahaja. Dalam muamalat kita tak tanya apa dalil boleh makan ayam, tak tanya. Apa dalil boleh makan ikan talapia, kita tak tanya. Apa dalil boleh makan sayur sekian, boleh makan haiwan sekian, tak tanya. Kita hanya tanya apa dalil tak boleh. Dalam ibadat kita tanya apa dalil awak solat macam ni. Dalam muamalah apa dalil boleh pakai baju Melayu, apa dalil boleh pakai baju Chongsam Cina. Tak payah tanya. Kalau orang tanya, kita kena tanya dia balik apa dalil tak boleh pakai. Dalam politik juga sama. Kita hanya tanya apa dalil tak boleh. Jangan tanya apa dalil boleh. Kerana ia soal kehidupan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan pilihlah yang terbaik dengan wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.